Mustasna Ustazah. Mustasna berkaitan apa yang Ustazah cerita minggu lepas? Yang kecuali. Tak ingat dah apa dia. Yang tiga tu. Apa dia yang tiga tu? Tamusbih. Tamusbih lagi? Tamumfi. Tanmumfi. Tamumfi lagi? Nakismumfi. Nakismumfi. Okey, secara keseluruhannya al-mustasna ialah perkataan pengecualian. Iaitu satu perkataan yang awak belajar ialah perkataan illa, kecuali. Illa, kecuali. Sebenarnya ada banyak perkataan al-mustasna tapi awak belajar satu, illa. Okey. Kita tengok muka surat 194, muka surat 194, buku teks. Okay, boleh buka buku teks masing-masing. Tengok muka surat 194. Kita ada buat tak? Dah buat belum ni? Alif? Belum. Belum. Okay, maharatul kitabah. Latihan kemahiran menulis. Maharatul kitabah. Arahan soalan yang alif tu, akhtarul ijarah as-sahihah. Al-kalimah bainal qawsain. Dia suruh pilih jawapan yang betul daripada perkataan yang ada dalam kurungan, di antara kurungan. Bainal qawsain. Baina di antara, al-qawsain itu antara dalam kurungan tu lah. Okey. Hari ni kita nak belajar lagi tentang mustasna. Satu perkataan je tak iya. Tapi Ustazah suka untuk terangkan berulang-ulang sebab satu kali pengajaran, satu kali kelas rasanya awak belum faham sepenuhnya. Kelas kedua pun mungkin tambah sikit. Harap-harap dengan harapan kali yang ketiga dengan tambahnya penerangan, dengan tambahkan ilmu, hari ini Ustazah akan terang berkaitan dengan i'rab tentang al-mustasna ni macam mana, dan kita tengok contoh latihan yang ada dalam buku teks insya-Allah. Dengan harapan tu supaya awak lebih faham lah macam mana bentuk mustasna, nak i'rab al-mustasna ni macam mana. Okey. Seorang baca nombor 1. Nombor 1. Yang ni 194 ni, alif nombor 1. Siapa nak baca? Tafadhal. Dah buka belum buku teks? Dah. Okey. Orang lain pula selain Iman Imran dengan Hanim Najiah, orang lain pula. Siapa yang tak pernah baca lagi? Fahim mana Fahim? Fahim? Ya. Baca nombor 1. Kejap lah tengok buku-buku. Muka surat berapa Ustazah sebut tadi? Dengar ke tak? Tak tahu buku kat mana Fahim? 194. Dah jumpa belum? Fahim? Jumpa dah. Baca nombor 1. Yahtafilu at-talamizu al-ihtifala bi'idil miladi limuallimihim illa. Pilihan jawapan? Baca pilihan jawapan. Baca pilihan jawapan ni, baca semua. Maridun, maridin. Okey, syukran jazilan. Siapa boleh agak apakah maksud ayat untuk nombor 1? Ayat nombor 1 tu, apa maksud ayat dia? Ni agak mudah yang nombor 1 ni. Siapa nak cuba? Nombor 1. Yahtafilu talamiz, apa maksud dia?
12.10 dah, masa berjalan. Right. Pelajar menyambut hari lahir guru mereka kecuali yang sakit. Okay, syukran jazilan. Yahtafilu talamidu al-ihtifala bi'aidil miladi li'u'allimihim illa maridun. Kalau agak-agak jawapannya maridun ke maridan ke maridin? Maridon. Maridan. Okay. Sedang menyambut sambutan hari lahir guru-guru kali seorang pelajar yang sakit. Untuk pelajaran yang lepas, kita belajar dalam rukun al-istisna ada berapa? Rukun istisna ada berapa yang basic kena ada apa? Yang pertama, al-arkanul istisna. Apa dia? Yang pertama? Mustasna min. Mustasna minhu. Yang kedua, apa dia Hazwani? Lepas ada arkanul istisna, yang pertama mustasna minhu, yang kedua Tengku Hazwani dengar tak? Adatul istisna. Adatul istisna. Yang ketiga, lepas ada adatul istisna, yang ketiga kena ada apa? Rukun yang ketiga, Ain Sabiha? Al-mustasna. Itu yang asas. Itu adalah yang basic. Yang basic pertama al-mustasna minhu. Yang kedua adatul istisna. Yang ketiga al-mustasna. Pengecualian ni dia seolah-olah macam perbandingan. Contohnya macam semua pelajar pergi sekolah tapi ada seorang yang tak pergi. Perbandingan dan mustasna minhu ni adalah kebiasaannya dia kena jamak dalam perkataan yang banyak. Tak kira jamak muzakkar salim, jamak muannas salim ataupun jamak benda. Dia kena jamak mustasna minhu. Kena take note sikit, mustasna minhu kebiasaannya memang kena jamak. Kalau awak jawab dalam exam, dia nak kataan mustasna minhu, kalau tak jamak, tak dapat markah lah. Sebab al-istisna, dia ada perbandingan antara yang banyak dengan yang sedikit. Dia nak buat ayat, okey. Semua pelajar pergi buat sambutan hari guru, hari jadi cikgu dia, kecuali seorang pelajar yang sakit. Mustasna minhu dia adalah atas. At-talamis tu adalah mustasna minhu. Adatul istisna, apa dia? Kita belajar satu je. Illa. Illa tu adalah adatul istisna. Perkataan pengecualian. Perkataan al-istisna. Manakala al-mustasna dia adalah siapa pelajar tu? Maridan. Pelajar yang sakit tu adalah mustasna. Ini ulang faham tak? Ada siapa-siapa tak faham lagi? Sebab yang minggu lepas kita mungkin penerangan ustazah tak berapa ada yang masih keliru. Melalui pelajaran yang lepas keliru sebab apa? Sebab kamu ingat kedudukan perkataan tersebut mestilah bersusun. Tidak, sebenarnya tidak. Yang pertama, seeloknya memang kita kena tahu maksud ayat. Yang kedua, kena tahu mustasna minhu ni antara poin untuk tahu mustasna minhu tu adalah perkataan tu jamak. Perkataan yang nak dibuat perbandingan tu, perkataan apa. Lepas tu, ketiga kena tahu mustasna. Adatul istisna, selepasnya memang mustasna. Mustasna tu apa perkataan? Kena tahu maksud mustasna tu, baru kita akan tahu mustasna minhu dia. Contoh kalau macam yang minggu lepas, ini ulang illa muka surat 192, contoh dia. Illa muka surat 192 yang ba tu, yang kita dah jawab minggu lepas. Illa aban, kecuali seorang bapa. Bapa tu yang dikecualikan. Jadi automatik mustasna minhu tu mestilah dia berkaitan dengan bapa. Ramai bapa. Mustasna minhu dia adalah al-aba, bukan lil muallimi. Jadi kedudukan mustasna minhu dia tidak semestinya berturutan. Bukanlah
Okay, mula-mula perkataan mustasna minhu. Mustasna minhu adatul istisna. Lepas adatul istisna, mustasna. Yang bezanya adalah mustasna minhu dengan ada istisna tak mestinya berada di selepasnya. Dia kena tengok apa mustasna dan apa mustasna minhu. Nak tahu mustasna minhu sebenarnya lebih senang kita mustasna dulu. Mustasna tu apa yang kecualikan? Kecuali seorang bapa. Dan yang automatik bila kita tahu seorang bapa tu yang dikecualikan, mustasna minhunya mestilah bapa ataupun jamak bagi bapa. Okey, faham tak yang tu? Kena take ataupun buat star sikit. Apakah mustasna dengan mustasna minhu? Apa beza mustas dan mustasna minhu? Okay. Yang pertama. Untuk i'rab mustasna minhu. Yang tadi Ustazah dah ulang, rukun mustasna istisna ada 3. Yang basic ada mustasna minhu, yang kedua ada istisna, yang ketiga mustasna. Terangkan pula macam mana nak bagi nak buat perbezaan antara mustasna dan mustasna minhu. Kita tengok slide ni. Yang minggu lepas dah belajar. Yang minggu lepas kita dah belajar, ini ulang je 3 kan? Mujab tam, perkataan lain-lain. Mujab tam, munfi tam, munfi nafis. Apa perbezaan antara perkataan yang ada illah ni? Yang pertama. Yang pertama tam. Tam ni maksudnya dia sempurna, ada mustasna minhu, ada adatul istisna dengan ada mustasna. Nak tahu mana mustasna minhu dia? Al-qaum. Illa adatul istisna. Zaidan, yang dikecualikan tu Zaid. An-naqis. Kenapa dipanggil an-naqis? Sebab dia tak ada mustasna minhu. Mustasna minhu tu yang ramai-ramai berdiri. An-naqis ni ada adatul nafi. Dia masuk ma, qoma, illa, zaidun. Dia jadi kuranglah dia bila ada penafian. Perkataan istisna tu, ayat istisna tu termasuk dalam kategori an-naqis. Termasuk i'rab minggu lepas dah belajar yang kategori tu. Okey. Al-i'rab untuk al-istisna secara kasarnya yang awak kena tahu yang secara basic ayat istisna qama, contoh kata, contoh mujab tam qama al-qaum illa zaidan. Macam mana nak i'rabkan perkataan selepas istisna? Zaidan. Mustasna mansub bil fathah. Perkataan istisna yang ada ni al-qaum mustasna minhu illa adatul istisna dan mustasna. Macam mana nak i'rabkan mustasna? Mustasna ni hukumnya wajib mansub. Jika itu adalah istisna yang sempurna. Dia tak ada adatul nafi dan 3 rukun istisna tu lengkap ada. Jadi dia punya mustasna, hukum i'rabnya mustasna mansub bil fathah. Ini wajib ini yang asas dan yang ini biasanya yang basic memang awak kena tahu. Tak ada apa-apa campuran, tak ada apa-apa tambahan perkataan lain. Kena ingat mustasna mansub bil fathah. Itu hukum i'rab yang asal untuk perkataan yang ada al-istisna. Okey, yang kedua. Untuk kategori yang kedua, munfi tam. Munfi tam ni kategori macam mana? Dia ada adat nafi. Yang tadi
telah berdiri. Semua orang berdiri kecuali Zaid. Zaid seorang yang tak berdiri. Yang ini pula contoh misal dia, nampak tak? Jelas tak? Yang Ustazah share ni jelas tak? Keluar tak dekat awak punya skrin? Keluar saja. Okey. Yang kedua mufitam. Mufitam contoh ayat dia ma qamal qaum illa Zaidan ataupun Zaidun. Kenapa Zaidan ataupun Zaidun? Sebab ini yang pertama dia adalah dalam kategori mufitam. Dia sempurna juga tapi ada perkataan adat nafi. Ada perkataan penafian. Tidak berdiri, orang ramai-ramai berdiri tu kecuali Zaidan. Maksudnya terbaliklah. Yang tadi rukun istisna ada 3. Yang atas mujab tam, dia sempurna, tak ada apa-apa tambahan adatun nafi. Yang kedua mutam, dia masuk perkataan adatun nafi. Bila masuk perkataan adatun nafi dan rukun-rukun istisna yang lain dia cukup lengkap ada, dia termasuk dalam kategori nama dia mufitam. Dan hukum i'rab dia harus mansub. Bila kata harus, maksudnya apa? Ada pilihan, bukan wajib kan? Beza macam mujab tam tadi. Mujab tam yang ada rukun-rukun istisna ada 3 tu, 3 ada, cukup lengkap, tak ada apa-apa tambahan. Hukum i'rab dia wajib mansub. Wajib mansub, cara dia kena ingat mustasna mansub bil fathah. Maksudnya Zaidan ni dia tak boleh jadi Zaidin, tak boleh jadi Zaidun. Itu maksud wajib mansub. Faham tak situ? Illa Zaidan. Itu adalah hukum untuk istisna bagi yang dalam kategori sempurna yang ada 3 rukun tadi. Yang kedua ni dia ada masuk perkataan adat nafi. Adat nafi ada penafian. Bila kata ada adat nafi dan rukun-rukun istisna yang belakang tu ada 3 rukun istisna sempurna, dia masuk adat nafi, nama dia mufitam, hukum i'rabnya adalah harus mansub. Harus mansub maksudnya ada pilihan. Pilihan yang pertama ikut hukum istisna mustasna yang iaitu jadi apa? Illa Zaidan. Zaidan ni dia jadi mustasna mansub bil fathah. Hukum yang pertama boleh jadi mansub bil fathah. Ini yang asal. Bila perkataan masuk perkataan ma qamal qaum illa Zaidan. Macam mana nak di'irabkan? Boleh jadi Zaidan. Yang pertama dia akan jadi mustasna mansub bil fathah. Akan ikut menjadi hukum yang asal macam mujab tam. Yang kedua dia akan jadi badal. Ini awak kena tahu dengan dalam tingkatan 4 secara ringkas. Bila tingkatan 5 dia akan dalam sikit. Yang ini kenapa dikatakan badal? Badal masuk pula tajuk lain selain daripada istisna. Nak tahu badal, macam mana ada badal? Bila ada perkataan nafi. Perkataan penafian. Lam, la, ma. Perkataan yang menidakkan, menafikan. Itu kita panggil adat nafi. Perkataan yang melibatkan penafian. Ma qamal qaum illa Zaidun. Maksudnya pilihan yang pertama, hukum i'rab boleh jadi illa Zaidan, ikut hukum yang asal mengikut al-istisna. Itu yang pertama. Yang kedua dia boleh jadi illa Zaidun. Illa Zaidun hukumnya akan menjadi badal marfu' bil dhammah. Faham tak kenapa dia kata harus mansub tadi? Di sini menjadi 2 keadaan. Sama ada yang pertama mustasna, yang kedua badal. Kena ingat tu. Sebabnya kenapa tiba-tiba boleh jadi badal? Sebab ada perkataan penafian. Ma qamal qaum illa Zaidan. Zaidan ni menjadi hukum yang asal mustasna mansub bil fathah. Badal pula, kenapa jadi badal? Sebab adanya perkataan nafi. Bila ada perkataan nafi, dia akan masuk dalam kategori
badal. Selepas istisna perkataan tu menjadi badal. Badal hukumnya yang asal adalah badal marfu' bil dhammah. Okey. Faham tak sampai setakat tu? Nak ulang tak? Ustazah, Ada soalan? maknanya kita boleh pilih nak guna mustasna Ya. ataupun badal. Betul. Boleh pilih dua, sama ada nak pilih mustasna ataupun badal. Cuma kalau dalam exam dia ada trik. Untuk soalan yang tak ada adat nafi, automatik memang itu adalah wajib mansub dan jawapan memang wajib pilih mustasna. Tapi bila ada perkataan penafian, jawapan yang tepat adalah badal. Macam tu. Dalam exam. Ini cerita ada situasi dalam peperiksaan. Sebab apa? Sebab dia nak trik pelajar. Pelajar ni faham tak? Kalau masuk perkataan adatun nafi, selepas istisna perkataan tu jadi apa? Sama ada kekal mustasna ataupun menjadi badal. Yang tu kena ingat lah. Yang trik. Trik dalam peperiksaan. Kalau ayat tu dia minta i'rab. Dia tak ada perkataan nafi, okey, memang wajib mustasna. Wajib mansub hukumnya mustasna mansub bil fathah. Tapi bila dia ada masukkan perkataan adatun nafi ni contohnya perkataan ma, la, lam. Yang maksudnya penafian, tidak. Jadi pilihan jawapan yang tepat adalah badal, bukan mustasna. Sedangkan dalam hukum bahasa Arab, dua-dua boleh. Itulah saja tu je. Sebab biasalah bila dalam exam ni penggubal soalan, dia akan trik dan dia ada nama dia JSTU, justifikasi soalan. Dia kena tengok ranking aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Maksudnya bila aras rendah untuk istisna ni sebenarnya bukan aras rendah, soalan ni agak sederhana dan ketinggi. Mungkin kalau soalan istisna tu tak ada perkataan adatun nafi, dia berada dalam aras sederhana. Kalau dalam soalan dia nak bina untuk soalan yang aras tinggi, dia akan masukkanlah adatun nafi dengan tujuan untuk memberi trik pada pelajar, adakah pelajar faham? Selepas ada perkataan istisna ni akan jadi mustasna ke jadi badal. Tu je. Okey. Faham yang tu setakat tu? Ada soalan lagi? Kalau tak ada, susah nak teruskan. Okey, kita teruskan kategori yang ketiga. Mufi naqis. Mufi naqis ini yang mana satu rukun yang tak ada untuk perkataan istisna yang dalam kategori mufi naqis. Tengok contoh ayat. Ma qama illa zaidun. Okay, rukun istisna yang mana satu yang tak ada dalam ayat tu? Ma qama illa zaidun. Ma tu apa? Ma adat nafi. Adat nafi ni dah tambahan. Rukun istisna yang asal apa dia? Rukun istisna yang mustasna minhu. Ada tak mustasna minhu dalam tu? Tak Dalam ada. mufi naqis Tak tak ada. ada. Adatul istisna ada ke tak? Apa dia adatul istisna, Anis? Kita belajar apa hari ni, Anis? Nurul Anis. Ada ke tak Nurul Anis? Nurul Anis ada? Nurul Anis? Nurul Anis ada? Nurul Anis? Ada. Okey. Apakah adatul istisna dalam ayat yang Ustazah baca ni, contoh al-misal maqama illa zaidun. Apakah adatul istisna dalam ayat tersebut? Apa dia? Anis? Illa. Illa. Senang je soalan dia. Kalau awak tak pay attention, tak dengar, tak tahulah hari ni kita belajar apa. Okey. Syukran jazilan Anis. Okey, Zaidun tu apa? Illa tadi adatul istisna. Jadi Zaidun ni rukun apa dia? Apa nama Zaidun ni dalam kategori apa? Awak kata mustasna minhu tak ada. Okey, illa ni adatul istisna. Zaidun ni apa? Kalau yang asal
Jangan baca yang tepi dia tu. Mustasna. Mustasna. Okey, yang asal Zaidun tu masuk dalam kategori mustasna lah. Tapi dalam kotak ni kenapa dia kata Zaidun tu fa'il marfu' bid-dhammah? Sebab apa? Sebab untuk mufi naqis, hukum i'rabnya bergantung kepada kedudukan ayat itu. Okey. Yang ni sebenarnya dah masuk agak tinggi. Jadi Ustazah harap yang awak faham kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Kotak yang ketiga ni mufi naqis, dia tak ada mustasna minhu. Bila tak ada mustasna minhu, perkataan selepasnya kena tengok kedudukan ayat. Tidak berdiri kecuali Zaid. Siapa yang tak berdiri? Zaid itu menjadi fa'il. Yang ni mungkin agak sukar. Kita tengok sebab lepas ni kita nak tengok latihan, takut tak sempat. Ustazah harap awak fahamkan dulu untuk jadual yang pertama dengan jadual yang kedua. Okey. Kita tengok nombor 1. Yang tadi. Yahtafilut talamizul ihtifal bi'idil milad li muallimihim illa. Jadi jawapan dia apa? Boleh nampak tak dengan apa yang Ustazah terangkan tadi? Nak pilih jawapan yang mana? Mana mustasna minhu dalam ayat nombor 1? Mana mustasna minhu dalam ayat nombor 1? Yahtafilut talamiz. Apa dia? Mana mustasna? At-talamizu. Adatul istisna dia illa. Jadi jawapan kepada nak buatkan mustasna, nak pilih mustasna tu yang mana satu? Mariubun, mariuban ataupun mariubin? Yang mana satu? Aisyah, Akilah? Nombor 1 jawapan nak pilih apa? Maridan. Mariuban. Sebab apa? Bila mariuban ni apa? Hukum i'rab, kalau kita nak beri jawapan dengan i'rab. Mariuban tu jawapan i'rab kita macam mana? Mustasna mansub bil fathah. Okey, syukran jazilan. Baik, betul. Okey, nombor 2. Yantaziru at-tullab maji al-muallimin al-mahbubin kulla yawmin illa. Cuba seorang, apakah maksud ayat tersebut? Yantaziru at-tullab, apa maksud dia? Yantaziru at-tullab, apa maksud dia? Pelajar-pelajar menunggu. Pelajar-pelajar sedang menunggu. Maji'a. Siapa tahu maji'a maksud dia apa? Maji'a. Ma makna maji'a? Maji'a, kedatangan. Al-muallimin al-mahbubin. Apa maksud al-muallimin al-mahbubin? Apa dia? Guru yang dikasihi. Guru-guru yang dikasihi. Kulla yaumin illa. Apa maksud dia? Setiap hari. Setiap hari kecuali. Jadi kita nak pilih yang mana? Apakah jawapan nombor 2? Kita cuba jawab nombor 2. Jawapan nombor 2 apa? Para pelajar sedang menunggu kedatangan guru-guru yang disayangi setiap hari kecuali Mualliman. Okey, mustasna minhu dia apa? Apakah mustasna dia? Awak pilih mualliman. Mustasna minhu dia? Al-muallimina. Muallimin. Okey, mustasna minhu dia mestilah muallimin sebab awak pilih mustasna dia seorang guru yang dikecualikan.
Jadi mustasna minhu dia yang nak dibuat perbandingan mestilah yang jamak, yang ramai, guru-guru. Guru-guru yang ni al-muallimin. Okey. Boleh faham yang tu setakat nombor 1 dengan nombor 2? Okey, kita teruskan nombor 3. Ustazah nak awak cuba jawab. Nombor 3, baca soalan kemudian cuba jawab. Ustazah minta izin nak pergi tandas kejap. Nombor 3. 3 siapa? Nombor 3 Abdul Aziz. Nombor 4 Fatin Amira. Nombor 5 Azwani. Yang lain sambil tu saya nak pergi toilet sekejap. Awak salin semua latihan nombor 1 hingga 5 sebab nanti Ustazah nak minta awak ambil gambar dan masukkan dalam Google Classroom yang kita dah bincang. Okay? Cik Fahizat Ustazah pergi toilet sekejap. Okay.
Okey, kita teruskan. Bersedia? Nombor 3 tadi siapa? Saya Ustazah. Okay, silakan. Yudha'iful murabbiyuna juhudahum fi tadrisi tullabi illa bahiran. Illa bahiran. Okey, kat situ dah ada tanda mansub dah pun, alif tu. Yang mana satu mustasna minhu dia? Apakah maksud ayat dia tu? Dia kata apa? Boleh tulis tak mana satu mustasna minhu dia? At-tullab. At-tullab. Apa maksud ayat semua tu? Maksud ayat pendidik pendidik melipat gandakan usaha dalam mendidik pelajar kecuali pelajar cemerlang. Kecuali pelajar cemerlang. Okey. Syukran jazilan Abdul Aziz. Slide tadi mana? Okay. Okey, jawapannya illa bahiran kecuali seorang pelajar yang cemerlang. Mustasna minhu dia adalah apa? Para pelajar, semua orang pelajar. Guru-guru ataupun para pendidik dia melipat gandakan usaha-usaha mereka dalam pengajaran. Dalam pengajaran kepada pelajar ni, kecuali untuk seorang yang pelajar cemerlang dia, cikgu dia pun tak berapa nak tak ekstra sungguh-sungguh lah. Okay. Betul, bahiran Nombor 4, siapa tadi nombor 4? Saya. Tafadhal. Lam yuwakkir at-talabatu mudarrisihim al-kirami illa salihun. Illa salihun. Apa maksud perkataan ataupun ayat keseluruhan ayat lam yuwakkir at-talabah mudarrisihim al-kirami illa? Apa maksud? Murid-murid tidak menghormati guru mereka yang mulia kecuali seorang yang soleh. Para pelajar tidak memuliakan guru-guru mereka yang mulia kecuali tidak memuliakan. Siapa yang tidak memuliakan? Maksudnya semua pelajar memuliakan guru-guru mereka. Betul? Kecuali ada seorang ni dia muliakan. Maksudnya apa? Yang tidak memuliakan ni pelajar-pelajar yang tidak baik lah kan? Manakala yang memuliakan adalah pelajar yang soleh. Okey, dalam ayat ni lam yuwaqqir at-talabatu mudarrisihim al-kiram illa salihun. Tidak memuliakan para pelajar akan guru-guru mereka kecuali seorang yang soleh, pelajar yang soleh. Okay. Bila masuk perkataan lam, dia adalah perkataan yang adatun nafi.
perkataan menafikan. Jadi di sini ada dua keadaan. Yang pertama hukumnya apa? Yang pertama boleh jadi salihun. Bila salihun, hukumnya ialah mustasna mansub bil fathah. Lagi satu, dia boleh jadi apa? Lagi satu, boleh dia jadi apa? Ingat tak yang Susu terangkan tadi? Solihan. Dia boleh jadi salihan. Hilap. Salihan tadi mustasna mansub bil fathah. Lagi satu Lihun. salihun. Maksudnya ada dua. Bila salihan, dia adalah mustasna mansub bil fathah. Bila salihun, dia adalah badal marfu' bil dhammah. Kenapa badal? Sebab adanya masuk di perkataan adatun nafi. Keadaan badal, macam mana nak tahu badal tu marfu'? Dia kena tahu badal minhu. Badal minhu ni sebenarnya adalah mustasna minhu. Dalam ayat ini adalah mustasna minhu yang mana satu? At-talabatu itu adalah mustasna minhu. Dalam ayat yang berkaitan dengan badal, dia sama, lebih kurang sama macam istisna tadi. Istisna ada rukun mustasna minhu. Mustasna minhu untuk ayat yang ada badal, itu adalah badal minhu. Kita kena tengok badal minhu tadi, badal minhu baris hujungnya apa? At-talabatu. At-talabatu, jadi badal untuk ayat ini badal marfu' bidhammah. Nak tengok macam mana, kena tengok mustasna minhu. Sebab apa Ustazah cakap macam tu? Sebab ada keadaan badal yang bukan hukumnya marfu' bidhammah. Yang mana ada badal yang hukumnya ialah badal hukumnya ada tiga, marfu', mansub dengan majrur. Yang asal ialah marfu'. Fahamkan dulu yang marfu'. Awak nak tahu datangnya marfu' tu daripada mana? Ambil take note sikit untuk contoh ayat nombor 4. 4 tu at-talabatu mustasna minhu dia, baris untuk mustasna minhu dia, ataupun sebab dia ada dua hukum kat sini. Yang pertama mustasna. Mustasna tu memang mansub lah. Sebab yang asal mustasna hukumnya memang mansub. Yang kedua badal. Nak tahu baris badal untuk ayat ni, tengok mustasna dia, barisnya baris depan, dan badal hukumnya badal untuk ayat ni hukumnya badal marfu' bil dhammah. Seterusnya nombor 5. Qara'tu al-kitaba qabla hissatid dirasiyati illa safhatan. Illa safhatan. Apa maksud ayat tu? Baca buku sebelum kelas kecuali satu muka surat. Saya membaca buku sebelum bermulanya sesi pembelajaran. Kecuali apa? Saya tak baca buku, kecuali satu lembaran. Safhatan tu lembaran ataupun muka surat. Safhah. Itulah jawapannya safhatan. Kenapa bukan safhatun? Sebab dalam ayat ni tak ada adatun nafi. Okay, faham Okey, kita tengok gambar yang ba. Gambar ba ada 6. Dia bagi satu contoh ayat. Tengok yang bawah tu Arahan soalan dia, ukawwinu al-jumlatal mufidata fiha harful istisna illa. Bina ayat yang lengkap yang padanya ada perkataan istisna iaitu illa. Contoh ayat dia, gambar pertama berkaitan dengan ceramah Isra' Mi'raj. Lam yas'al al-hadirun
as-su'al ilal muhadiraini illa talibun. Kita tengok hukum di sini. Okay, tengok pada hukum istisna untuk perkataan illa sahaja. Perkataan illa sahaja. Jelas tak? Keluar tak? Ada bulat illa, lepas tu tambah isim. Keluar tak yang slide yang tu? Keluar. Okey. Tengok perkataan yang mustasna. Mauqi' dia mustasna yang pertama. Mustasna hukumnya mansub. Dan i'rab untuk mansub ini yang awak tahu adalah bil fathah. Bil fathah ni perkataan yang mufrad. Yang tak ada apa-apa tambahan sama ada perkataan tu ada 2 ke 3 orang. Tapi untuk mustasna yang al-ya mansub bil ya. Bil ya ni untuk perkataan untuk musanna, untuk 2 orang ataupun 2 benda. Dan mansub bil alif untuk perkataan yang jamak, jamak bil alif. Jadi hukum untuk mustasna ia adalah mansub dan di'irabkan ada 3 keadaan. Sama ada bil fathah ataupun bil ya ataupun bil alif. Okay. Tengok gambar. Lam yas'al al-hadirun as-su'al ila al-muhadiraini illa talibun. Ada perkataan adatul istisna. Lam yas'al. Lam yas'al tidak menyoal al-hadirun. Semua yang hadir tu, semua para hadirin, as-su'al ilal muhadirin, semua para hadirin kecuali seorang pelajar. Tengok gambar tu, seorang budak tu je, seorang pelajar tu je yang tanya. Maksudnya ayat penafian. Okay. Di sini mana satu mustasna minhu dia? Lam yas'al al-hadirun, tidak bertanyakan soalan kepada lam yas'al al-hadirun as-su'al, tidak bertanyakan para hadirin akan soalan ilal muhadiraini, kepada 2 orang penceramah itu, illa talibun, kecuali seorang pelajar. Orang pelajar tu dia bertanyakan kepada 2 orang penceramah ini. Yang ini termasuk dalam badal. Illa talibun. Hukum badal yang asal marfu' bil dhammah. Kalau tengok dalam jadual, hukum badal yang asal ialah marfu' bil dhammah. Bila bil dhammah ni kalau dia sama ada bil dhammah marfu' bil alif, marfu' bil waw. Bila mana marfu' bil alif dia adalah musanna, bila mana dia marfu' bil waw adalah bila mana dia jamak. Okay, tengok gambar yang kedua. Ustazah bagi clue. Ustazah minta awak buat ayat gambar kedua yang belah kiri. Macam mana kita nak buat mustasna minhu dia? Yang pertama. Macam mana nak buat ayat ni? Tidak duduk para pelajar di atas kerusi kecuali seorang pelajar. Macam mana nak buat? Saya bagi clue tidak duduk para pelajar di atas kerusi kecuali seorang pelajar. Tolong bina ayat yang ni Okay, untuk hari ni macam biasa saya ingatkan, yang pertama isi kehadiran kat dalam Google Classroom, turn in. Yang kedua, ambil gambar yang awak dah buat untuk maharatul kitabah alif dan yang dah tulis jawapan, soalan dengan jawapan. Ambil gambar, masuk dalam Google Classroom untuk tugasan kelas hari ni. Dan yang kedua, ba.
Ustazah nak awak bina ayat berkaitan gambar. Gambar yang pertama tu tulis contoh ayat. Untuk yang pertama tak payah lukis gambar, tulis ayat sahaja. Yang kedua, gambar kiri, buat numbering sendiri nombor 2 tu, gambar kiri. Yang ketiga, gambar sedang memasak. Yang keempat, bawah tu gambar sedang makan. Yang kelima, gambar sedang solat jemaah. Maksudnya ada 6 gambar, Ustazah nak ada 5 ayat saja. Yang pertama dah, maksudnya 4 sajalah. Gambar yang pertama apa tadi? Alifi? Mana Alifi? Alifi? Okey. Ustazah suruh buat ayat gambar yang mana? Ha? Ustazah suruh buat ayat untuk gambar yang mana? Gambar yang kedua. Yang kedua tu yang mana satu? Yang pelajar berdiri. Kiri. Okey. Yang ketiga yang mana? Yang duduk tengah gau gulai. Kau gulai. Okey. Yang keempat? Yang tengah cat dinding. Hai. Eh. Ambil dulu. Eh. Okay, Ustazah ulang semula. Ustazah nak awak tulis semua satu kelas, tulis dalam buku. Yang pertama tu salin semula ayat yang dah ada jawapan tu. Contoh, nombor 1 gambar ceramah Isra Miraj. Yang kedua tu betul, gambar seorang pelajar yang tengah diri, dia tak dapat duduk tu. Yang ketiga, gambar sedang memasak tu. Ada 2 orang pelajar yang tak memasak, yang lain dia sedang memasak. Yang keempat, makan, bawah. Yang belah kanan, bawah. Yang keempat, sedang makan, ada 2 orang budak perempuan yang tak makan. Yang kelima, solat jemaah bawah tu. Jadi Ustazah tolak yang mengecat tu. Jadi ada 4 saja gambar yang Ustazah nak awak bina ayat. Contoh dah ada. Lam yas'al al-hadirun as-su'al ilal muhadiraini illa talibun. Yang kedua, lam yajlis at-tullab 'alal kursi illa talibun. Itu contoh kalau nak buat ayat lain pun tak apa. Okay, faham? Itu saja arahan untuk hari ini. Okay? Faham. Ustazah akan sharekan slide hari ini. Jadi untuk muka surat 194 ni ambil gambar hasil jawapan awak, masukkan dalam Google Classroom. Itu saja. Ada soalan? Soalan? Tak ada. Okey. Wallahu a'lam. Syukran jazilan. Barakallahu. Terima kasih Ustazah. Okey, Ustazah.